Selamat datang ke bab 5 Perakaunan Kewangan semester 1, iaitu rekod terlengkap dan catatan tunggal ya, bahagian 1. Kenapa ada bahagian 1 dan bahagian 2? Ya, sebab terlalu banyak ya soalan ya untuk bab ini, sebab soalan ini merupakan soalan yang popular setiap tahun. Jadi bahagian 2 akan didedahkan dengan lebih banyak lagi ya jenis soalan ya dalam bab ini. Baik ya, di sini pelajar akan belajar sebab ya berlakunya rekod tak lengkap dan catatan tunggal ya, yang itu lebih pada teori. Dan untuk pengiraan, pelajar akan diminta mencari untung dan rugi ya, ataupun rugi dengan dua kaedah ya. Satu ialah kaedah perbandingan, walaupun jarang ditanya, perlu belajar juga ya, sebab dia agak senang kalau keluar dan pelajar tak tahu buat, rugi lah ya. Jadi yang selalu keluar ialah kaedah analisis ya, di mana pelajar perlu menganalisis ya jualan ya melalui akaun belum terima, dan untuk jual pembelian akaun belum bayar ya, buku tunai, belanja ya, hasil terakru ya, hasil terdahulu, belanja terakru ya, belanja terdahulu, dan juga mencari modal awal ya. Jadi semua asas ya perakaunan kewangan yang telah dipelajari akan diuji dalam bab ini ya. Selamat belajar. Baik ya, pelajar perlu mengetahui bagaimana nak memerihal rekod tak lengkap dan catatan tunggal ya, iaitu merujuk kepada sistem merekod maklumat perakaunan tanpa mengikut catatan bergu ya. Jadi di sini ada sedikit keterangan lah, iaitu perniagaan kecil yang tidak menyimpan buku-bukunya berdasarkan sistem catatan bergu dan kelemahan-kelemahan yang bersangkut paut dengan kaedah catatan tunggal pun wujud ya. Biasanya perniagaan kecil hanya ada rekod yang penting saja ya, dan tidak berasaskan ataupun berdasarkan sistem catatan bergu. Baik ya, kita pergi kepada sebab berlakunya rekod tak lengkap, atau dalam singkatan saya suka gunakan RTL ya, dan juga catatan tunggal ya. Di sini sebab yang pertama ialah peniaga tidak ada pengetahuan ya ilmu perakaunan, jadi mereka tidak memahami cara merekod mengikut catatan bergu. Ya, yang kedua ialah tiada sistem penyimpanan dokumen sumber urus niaga ya, dan sumber ini tidak lengkap ya, kalau ada pun tidak lengkap ataupun dokumen hilang ya. Tidak ada satu tempat yang untuk ya simpan ya dokumen ini. Baik, yang ketiga ialah tidak ada undang-undang ya yang mewajibkan ya peniaga untuk rekod yang lengkap. Dan akhir ialah sebahagian rekod urus niaga ini telah hilang ya, kadang-kadang musnah ya, dibakar atau dicuri ataupun banjir ataupun lain-lain bencana. Kita pergi kepada dua kaedah ya untuk menentukan untung atau rugi ya. Jadi selepas semua pelarasan ini, pelajar perlu menyediakan penyata ya, penyata kewangan, iaitu penyata pendapatan dan juga penyata kedudukan kewangan ya. Biasanya yang ini untuk kaedah analisis ya. Kalau untuk kaedah perbandingan, biasanya kita tidak akan diminta ya menyediakan penyata pendapatan ya, kerana tidak cukup maklumat ya, dan selalunya hanya diminta ya mencari modal ya, dan juga menyediakan penyata kedudukan kewangan sahaja ya. Jadi kita tengok yang kaedah perbandingan modal, kita gunakan penyata hal ehwal ya yang sama ya seperti penyata kedudukan kewangan, hanya nama dia lain, dan dia membandingkan modal awal dengan modal akhir ya. Jadi di sini kita mesti tahu ya bagaimana ya formula untuk mendapatkan modal akhir ya, iaitu modal awal ya campur dengan untung tolak ambilan ya. Yang ini biasanya pelajar sudah tahulah ya di bahagian ekuiti pemilik ya.
Baik, untuk kaedah analisis tadi pun saya ada sebutkan ya, analisis jualan, belian, buku tunai, belanja, hasil, semua ini akan diuji di bahagian soalan ini, tapi mereka lebih tertumpu kepada analisis jualan dan belian ya, yang lain hanya sebagai sampingan saja ya. Jadi biasanya penyata pendapatan komprehensif dan penyata kedudukan kewangan mesti disediakan. Biasanya untuk pelajar cikgu ya, saya akan berikan langkah penyediaan ya, supaya pelajar tahu macam mana nak mula ya untuk menjawab soalan ini. Ya, jadi yang pertama kita akan cari jumlah jualan tahun itu ya, ataupun butir-butir lain yang tertinggal ya. Di sini kita akan gunakan akaun belum terima dan juga buku tunai ya. Kalau ada baki awal, baki akhir, kita perlu gunakan juga ya. Begitu juga dengan belian ya. Jadi selepas cari jualan dan belian, kita akan cari belanja dan juga hasil ya. Yang ini biasanya kita boleh dapat juga daripada baki awal, baki akhir yang ada di maklumat tambahan dan juga buku tunai ya. Ada sedikit trik ya di situ, tapi trik itu sangat biasa. Kalau pelajar dah biasa buat, memang dah tahu dah ya. Baik ya. Kemudian selepas pelarasan semua tu, kita akan menyediakan penyata pendapatan dan penyata kedudukan kewangan ya. Kita juga akan mencari ambilan ya. Di sini biasanya akan diminta mencari ambilan dan juga modal awal ya. Ini kadang-kala ya perlu sediakan penyata hal ehwal ya, hanya jika diberi ya di dalam soalan lah, ditanya dalam soalan. Kalau tidak, kita hanya cari saja ya. Baik ya, di sini pelajar juga mesti tahu maksud margin dan juga markup ya. Sebabnya akan digunakan untuk mencari kos jualan ataupun harga jualan ya. Jadi contoh di sini ya, margin ya ialah untung atas harga jualan ya, dan untung markup ialah untung atas kos jualan. Jadi ini beza dia. Kalau dari segi matematik ya, dari segi pecahan ya, margin ya, pecahan margin 1/4 dan untuk markup ialah 1/3 ya, dia akan kurang ya, kurang untuk pembawanya ya. Kita akan masuk soalan teori dulu. Jadi pelajar diharap dapat menjawab dulu ya sebelum melihat jawapannya. Baik ya, soalan yang berikut ya, iaitu berikan dua alasan mengapa masih terdapat perniagaan yang tidak mempunyai rekod perniagaan yang lengkap ya. Sama dengan sebab ya, berlakunya rekod tak lengkap ya. Jadi tiada pengetahuan lah, itu yang pertama. Yang kedua di sini yang diberikan kos penyediaan rekod perakaunan yang lengkap mahal ya. Jawapan ini boleh juga diterima dan juga kerana skala perniagaan yang kecil ya. Selain daripada ini, pelajar boleh memberi jawapan seperti yang diberikan di depan ya, seperti tidak mempunyai penyimpanan ya, dokumen sumber yang lengkap ya, ataupun ada terdapatnya kemusnahan dokumen ya, akibat bencana seperti banjir ya, dan juga kebakaran ya. Baik ya, yang soalan yang seterusnya, huraikan 3 implikasi ke atas pengurusan perniagaan ya. Sekiranya rekod mereka tidak lengkap lah ya, bermakna apakah kesannya ya sekiranya mereka tidak mempunyai rekod yang lengkap. Jadi yang pertama, sudah pasti sukar mendapat sumber pembiayaan ya. Pembiayaan ini kewangan lah ya, khasnya daripada bank ya, sebab maklumat tak lengkap, tak ada bank yang akan berani ya pinjam wang kepada mereka. Yang kedua, mereka mungkin membuat keputusan perniagaan yang salah ya, kerana maklumat yang tak lengkap. Mereka juga tidak boleh membuat perancangan perniagaan ya, dan juga tidak boleh mengukur prestasi dengan tepat
ya, dan mungkin akan disiasat oleh pihak berkuasa, ya, seperti lembaga hasil dalam negeri, ya, custom dan sebagainya. Ya, semua ini disebabkan tidak mempunyai rekod perakaunan yang lengkap. Baik, ya, kita tengok soalan yang seterusnya. Nyatakan dua sebab mengapa rekod tak lengkap masih terdapat dalam dunia perniagaan. Sama, ya, sebab rekod tak lengkap, ya, masih ada, ya. Jadi di sini jawapannya sama, ya, iaitu kemusnahan rekod, ya, ataupun akibat daripada kebakaran, banjir, ya, ataupun bencana alam, ya. Tiada pengetahuan, ya, dalam perakaunan, tidak menyimpan dokumentasi urus niaga, tidak gunakan dokumentasi, dia hanya tulis di atas satu kertas, ya, yang dibuang merata tempat, ya. Yang ini merupakan sebabnya yang boleh berlaku, ya, kos yang tinggi untuk mengadakan sistem rekod yang lengkap untuk perniagaan kecil, ya, dan juga mungkin dicuri. Seterusnya, soalan meminta dua perbezaan bagi perbelanjaan hasil dan perbelanjaan modal, ya. Jadi di sini terdapat tiga jawapan, ya. Pelajar boleh gunakan mana-mana, ya, iaitu perbezaan dari segi usia, manfaat dan perekodan, ya. Sebab modal lebih pada aset, ya. Jadi dia ada usia gunanya, dan juga dari segi rekod, ya, lainnya. Bagi belanja hasil, tempoh manfaat ialah tempoh semasa, manakala bagi belanja modal, tempoh manfaat ialah lebih daripada satu tempoh, ya. Jadi dia akan disimpan sebagai aset, ya. Dan dari segi perekodan, belanja, ya, hasil direkod di penyata pendapatan, ya, untuk menghitung untung bersih, manakala belanja modal pula direkod dalam penyata kedudukan kewangan sebagai aset, ya. Baik, ya, yang kedua, dua perbezaan bagi aset inventory dan aset tetapnya ataupun aset bukan semasa. Jadi aset inventory, ya, dibeli bertujuan untuk dijual semula, ya, dan berada dalam satu tempoh perakaunan, ya. Manakala aset, ya, bukan semasa pula dibeli bagi membantu operasi dalam menjana pendapatan dan berada melebihi satu tempoh perakaunan. Seterusnya, adakah sistem catatan tunggal terasing daripada sistem perakaunan? Ya, jelaskan, ya. Jadi perlu jelaskan di sini, sistem catatan tunggal bukan satu sistem yang berasingan daripada sistem perakaunan, tetapi merupakan catatan bergu yang tidak lengkap. Ya, jadi di sini ada dua kemungkinan, ya, sama ada hanya bahagian debit atau kredit satu urus niaga saja yang mungkin direkodkan atau mungkin tidak direkodkan sama sekali, ya. Jadi selalunya rekod tak lengkap, biasanya kita akan sebut bersama dengan catatan tunggal. Baik, nyatakan dua kebaikan sistem rekod tak lengkap. Ya, ada juga kebaikan, ya. Sistem rekod tak lengkap mudah dikendalikan, ya, dan diuruskan walaupun tidak mempunyai apa-apa pengetahuan tentang simpan kira, ya, atau perakaunan, ya. Dan sistem ini juga ekonomikal, ya, murah, ya, kerana melibatkan kos penyediaan dan pengendalian yang minimum, dan penggunaan sistem ini memadai untuk perniagaan kecil, ya, kerana tidak ada keperluan perundangan yang perlu dipatuhi untuk menyediakan akaun. Seterusnya, untuk soalan pengiraan lebih tertumpu kepada penyata kewangan rekod tak lengkap, iaitu cara ataupun kaedah analisis, ya. Mungkin ada satu saja, ya, kaedah perbandingan, ya. Jadi kalau perbandingan tidak perlu sediakan penyata pendapatan, ya. Soalan pertama mengendaki pelajar menghitung baki tunai di bank, ya, pada 31 Julai 2018 dan sediakan penyata pendapatan komprehensif bagi 6 bulan pertama, ya, dan juga sediakan penyata kedudukan kewangan pada 31 Julai 2018. Jadi bila, ya, ada soalannya sedemikian, biasanya dinasihatkanlah pelajar yang baca soalannya, apa yang soalan perlukan, ya, sebab kadang-kadang soalan akan membantu pelajar, ya, ke arah menjawab, ya. Jadi di sini, ya, cuba ikutlah, ya, urutannya soalan. Jadi di sini yang pertama
dia nak minta kita nak cari baki tunai di bank, ya. Baik, jadi di sini kita perlukan, ya, kumpulkan, ya, semua sumber kewangan dan juga penggunaan wang, ya, oleh Encik Kasa, ya, pemilik laman Q Enterprise, ya. So di sini, ya, perniagaan telah dimulakan pada 1 Februari, 6 bulan jadi Julai, ya. Akhir 6 bulan ialah 31 Julai 2018. Jadi dia mula dengan mendepositkan tunai berjumlah 2,000. Jadi ini merupakan modal lah, ya, ke dalam bank, ya, dan wang tunai tersebut diambil daripada simpanan peribadinya 500, bakinya ialah pinjaman. Jadi itu ialah pinjaman, ya. Jadi kita sudah ada baki awal bank, ya, baki bukan awal, ya, baki sumbangan, ya. Boleh dikatakan pelaburan, ya, Encik, ya, Kaisa, sebanyak 2,000 dalam bank, ya. Jadi ini maklumat yang pertama. Sementara maklumat pada 31 ini, ini lebih sesuai untuk penyata kedudukan kewangan, ya, untuk upah pekerja belum bayar, ini liability semasa, bekalan ini ialah aset semasa, dan akaun belum terima ialah aset semasa. Baik, ya, untuk maklumat tambahan kita cuba dapatkan, ya, apa-apa tunai yang digunakan, ya, daripada 2,000 tu, ya. Yang pertama ialah upah pekerja yang telah dijelaskan berjumlah 3,600. Ya, jadi kita akan tolak, ya. Yang ini akan tolak daripada tunai, ya, tapi sepatutnya kita ada kutipan juga, ya. Nanti kita akan tengok kutipan nanti. Baik, ya, kemudian sepanjang tempoh, ya, 6 bulan tunai yang dikutip tadi dah sebutnya 11,900. Jadi 450, ya, belum dibankkan. Jadi kita kena tolak lah, ya, tolak keluar sebab dia bukan milik bank, dia milik tunai, ya, dan ini mungkin akan dimasukkan dalam penyata kedudukan kewangan, ya, kalau tidak digunakan. Dan sebanyak 100 telah digunakan. Jadi ini ialah ambilan, ya. Jadi kita perlu juga tolakkannya sebab sudah tak ada dalam bank. Dan ambilan ini akan diambil kira dalam equity nanti, ya, di bahagian kedudukan kewangan, ya. Bayaran untuk bekalan 800. Ini boleh tolak, ya, 800. Dan kemudian menyewa sebuah mesin rumput, yang ini juga bayaran 1,200, boleh juga ditolak. Belanja penyelenggaraan dan belanja runcit 200 dan 600 juga boleh ditolak daripada modal awal dan juga kutipan tunai dari bilangan, ya. Dan akhirnya simakan buku cek mendapati, ya, Encik Kaiza telah mengeluarkan tunai untuk menjelaskan semua hutang. Jadi pinjaman ini tidak wujud lagi, ya, dalam penyata kedudukan kewangan kerana pinjaman ini sudah dijelaskan. Jadi perlu ditolak berapa? 1,002, ya. Tadi soalan, ya, bahagian awal dia dah beritahu dia hanya mempunyai simpanan peribadi 800, jadi yang baki 1,200 itu dipinjam daripada papanya, ya, telah dikembalikan, ya. Jadi perlu tolak 1,002 dan tolak 1,000 untuk ambilannya sekali lagi. Ya, jadi inilah jawapannya. Jadi tadi kita ada modal awal 2,000, kan, ya, dan juga kutipan daripada pelanggan, tapi perlu tolak lah 450 dengan 100, ya, sebab ini bahagian bank, ya. Jadi yang 450 ini akan jadi tunai, ya, rasanya, kerana tidak digunakan untuk tujuan apa-apa, ya. Dan terdapat dua ambilan 1,000 dengan 100. Kemudian yang lain tu tadi dah beritahu, ya, termasuk beli peralatan, ya, kita tak sebut tadi, ya, peralatan yang beli pada kos 300. Ya, jadi yang ini juga perlu ditolak, bayaran sewa mesin penyelenggaraan
Ya, semua ada diberitahu ya, pinjaman peribadi daripada bapa dia. Jadi yang akhirnya tinggal 4,450 ya, boleh letak di bahagian penyata kedudukan kewangan. Untuk penyata pendapatan ya, kita tengok ya yang 6 bulan ya. Okey, hasil perkhidmatan ya, jangan hanya ambil kira 11,900 ya, sebab ada lagi satu hasil yang belum diterima ya, yang diberikan pada maklumat ya pada 31 Julai ya, di bahagian akaun belum terima ya. Ini juga merupakan hasil perkhidmatan tetapi belum lagi diterima bayaran. Okey, kemudian belanja sewa mesin rumput. Nah, ini di maklumat 4 tak ada masalah, masih sama 1,002. Kemudian belanja peralatan di maklumat tambahan 1 ya, peralatan yang dibeli pada kos 300. Nah, yang ini kita juga perlu tuliskan ya sebagai belanja peralatan ya. Baik, kemudian belanja bekalan maklumat 3 ya. Bermakna di sini dia kata bayaran ya untuk bekalan ya telah dibuat ya 800, beli 800. Kemudian kita rujuk kepada 31 ya Julai ya, maklumat yang dia beri dalam jadual tu, bekalan hanya 100, bermakna sudah guna sebanyak 700 di sini ya. Jadi kalau tak guna dia akan jadi aset semasa ya. Baik, untuk belanja penyelenggaraan dan belanja runcit masing-masing 200 dan 600 tak ada masalah ya. Dan akhir sekali ialah belanja upah ya, macam hasil tadilah ya. Walaupun upah 3,600 sudah bayar ya, kita perlu campur juga dengan upah pekerja yang belum bayar ya, 600 ya. Jadi jumlah 7,200 dan bila ditolak kita dapat untung bersih ya sebanyak 5,300. Saya tak tuliskan di situ ya. Untuk menyata kedudukan kewangan ya pada 31 Julai. Jadi aset di sini kita hanya guna aset, liability dan equity ya di sini. Jadi untuk bank ya, untuk bank kita ada 4,450 ini sudah kita cari baki tunai kan ya. Kemudian tunai di tangan 450 ya, macam tadi dah sebut. Bekalan 100 diberi, akaun belum terima juga diberi. Dan kemudian tolak liability ya, hanya satu saja iaitu upah belum bayar 600. Ini juga sudah diberi. Jadi dapat 5,000. Di sini equity terus tulis 5,000 kerana ya kita tak ada maklumat lain ya, hanya maklumat ini saja yang ada. Jadi kita tak perlulah ya pergi cari ya equity yang sebenar. Kalau cari memang tak dapat. Baik, untuk soalan ya 2 ini, pelajar dikehendaki menyediakan penyata kewangan ya, iaitu penyata pendapatan komprehensif dan penyata kedudukan kewangan. Biasanya soalan sedemikian dia akan berikan baki akaun-akaun aset dan liability pada awal tahun dan akhir tahun ya. Kemudian dia akan beri buku tunai ya, ataupun buku bank, ataupun penerimaan dan pembayaran tunai ya di sepanjang tahun kewangan ya. Juga ada ya maklumat-maklumat tambahan lain ya di bahagian nota ataupun maklumat tambahan. Jadi memang bentuknya sedemikianlah. Jadi apa yang kita perlu buat ya, kita terus pergi ya kepada penyata pendapatan ya. Itu yang saya selalu beritahu pelajar ya, terus kepada penyata pendapatan, tuliskan jualan ya. Dan sebab di sini biasanya rekod tak lengkap, dia akan fokus ya dengan jualan ya dan juga belian. Jadi semua bahagian lain memang pelajar boleh sediakan ya. Sekiranya adalah sukar ya untuk mendapatkan jualan ini, pelajar boleh buat bahagian lain sehingga ke bahagian kedudukan kewangan ya. Ini satu cara lah yang saya selalu beritahu pelajar ya, supaya tidak senang macam mana kena kata give up ya, ataupun enggan buat lah ya, kerana rasanya tak boleh buat ya. Jadi cuba buat yang lain, sebab maka yang diberi bukan hanya untuk komponen belian dan jualan sahaja ya. Semua komponen adalah penting ya.
Baik ya. Jadi macam mana nak mula ya? Kita mulakan dengan mencari nilai jualan ya. Iaitu jualan kredit campur dengan jualan tunai. Jadi jualan tunai telah diberi ya. Jadi pelajar selalu dikendaki mencari jualan kredit ya. Jadi pelajar perlu lihat pada akaun belum terima ya. Buat dalam bentuk ledger ya untuk isikan baki awal dan baki akhir. Kemudian pergi lihat penerimaan dan pembayaran atau buku bank ya, masukkan ya maklumat yang perlu dimasukkan. Di sini tidak ada ya untuk jualan kredit. Dia hanya ada untuk maklumat untuk pembayaran kepada pembekal ya, yang kita akan gunakan di akaun belum bayar ya. Sama juga ya untuk jualan dan belian, buka akaun belum terima dan akaun belum bayar, masukkan butil untuk mencari belian kredit dan juga belian dan juga jualan kredit ya. Maklumat yang ketiga ya, pulangan belian ini juga perlu diambil kira ya. Sebab dikata semua pulangan adalah dari belian secara kredit ya. So jadi bermakna kita kena masukkan ya pulangan ini dalam akaun belum bayar ya. Dan untuk yang maklumat keempat, yang ini margin untung kasar atas kos barang dijual ya. Jadi memang kita boleh cari ya, boleh cari untung kasar melalui kos barang dijual, dan seterusnya kita boleh dapat nilai jualan lah ya, sekiranya kita tahu ya menggunakan kaedah ya margin ya, seperti yang saya berikan pada awal ya, iaitu untung atas harga jualan ya. Jadi memang kita boleh dapatkan ya, sekiranya kita ada untung kasar, kita boleh dapat harga jualan ataupun hasil jualan. Baik ya. Kemudian pelajar boleh lihat pada baki awal dan baki akhir ya. Tengok lihat insurans prabayar ya. Di sini ada insurans prabayar, ada utility terakhir. Jadi lihat pada belanja yang ada ataupun memerlukan pelarasan ya, sebab biasanya belanja yang ada baki akhir dan juga baki awal, ia akan juga mempunyai maklumat di bahagian penerimaan dan pembayaran ya. Sekiranya pelajar semak di situ. Jadi kita biasanya saya minta pelajar buat dalam bentuk ledger untuk yang ada pelarasan, untuk akaun belum terima dan untuk akaun belum bayar. Jadi yang tak ada pelarasan kita boleh salin saja ke dalam penyata pendapatan ya. Dan biasanya semua komponen yang ada pelarasan makanya akan lebih tinggi di sini ya. Jadi pelajar perlu hati-hatilah ya. Jadi kalau dah siap boleh dapat untung kasar dan untung bersih, kemudian kita boleh teruskan ya dengan penyata kedudukan kewangan ya. Selamat menjawab. Baik ya, kita tengok jawapan. Cikgu berharap anda sudah buat ya sebelum menyemak ya jawapan ini. Jadi di sini ya, sekiranya soalan ada sebut tentang margin, maka jadi pelajar perlu hati-hatilah ya, sebab bermakna ya ada salah satu tempatnya biasanya hasil jualan tidak perlu lagi dicari menggunakan akaun belum terima ya. Jadi di sini dia sudah beri cara yang lebih mudah lah ya. Jadi kita perlu buatnya bahagian kos barang dijual dulu, sebab dia ada sebut yang margin ya, margin iaitu margin untung kasar ke atas kos barang dijual ya. Jadi tadi saya ada bagi formula margin atas harga jualan, jadi bergantung kepada soalan ya. Jadi di sini ialah margin atas kos barang dijual ya. Jadi kalau ikut formula ya, margin sama dengan untung per harga jualan atau kos barang dijual ya. Di sini ialah kos barang dijual. Jadi kalau kita guna matematik memang kita boleh dapat cari ya. Saya ada tunjukkan di bahagian yang tepi ini, ataupun bahagian yang jadual yang berwarna biru muda. Itu juga salah satu cara untuk mencari ya. Jadi kalau guna formula ialah yang bahagian bawah ya, atau ya.
Jadi agak senanglah di sini. Ya, sekiranya anda boleh dapat kos barang dijual. Jadi nak dapat kos barang dijual mesti ada belian. Ya, belian ini terdiri daripada belian tunai dan belian kredit. Ya, jadi saya ada tunjukkan akaun belum bayar. Ya, letakkan baki awal di sebelah kredit dan juga hantar bawah di sebelah debit. Ya, tunai ya yang kita bayar kepada ya. Jadi kredit tunai, debit akaun belum bayar. Ya, dan pulangan belian juga ya, kredit pulang belian, debit akaun belum bayar ya, untuk dapat belian kredit sebanyak 132,700 campur lagi dengan belian tunai 5,000 ya, untuk dapat 137,700 ya. So macam mana boleh tahu belian tunai? Ada letak di bahagian penerimaan dan pembayaran tunai ya, ataupun kadang-kadang dibagi buku bank ya, ataupun catatan di bank. Baik, jadi bila campur dan kita masih perlu tolak pulangan belian ya di sini, kemudian kita dapat kos barang sedia untuk dijual, kemudian perlu tolak dengan inventory akhir. Ini sudah diberi dalam baki account asset liability ya, yang awal dan akhir ya, 29,400 untuk dapat 130,800. Barulah kita boleh guna jumlah ini untuk mencari jualan ya, hasil jualan. Jadi kita tak perlu guna cara yang lebih susah ya, dan mungkin tidak dapat dibuat kerana maklumat yang tidak mencukupi. Jadi seterusnya bila ditolak kita dapat 45,780. Baik, untuk perbelanjaan ya, di sini sangat jelas ya. Kalau tengok baki awal dan akhir, kita ada dua belanja yang sudah pasti perlu pelarasannya, iaitu insurans dan utility di sini ya. Jadi yang lain tu anda hanya perlu salin saja ya. Jadi bila anda buat ya belanja ya yang tidak perlu pelarasan ialah belanja penghantaran ya. Ini kita rujuk kepada jadual di penerimaan dan pembayaran ya, 2,400, belanja gaji 9,400 ya, dan juga belanja iklan ya 2,000. Boleh ya. Kemudian kita perlu tengok juga ya maklumat lain ya. Jadi insurans tu nanti kita bincang ya. Baik, nota 5 ya, telah menghapus kira hutang pelanggan ya 800. Jadi itu ialah hutang lapuk ya, belanja hutang lapuk. Di sini ya saya nak ingatkan yang pengiklanan, gaji, insurans semua kena tambah belanja ya, perkataan belanja dan juga utility ya. Begitu juga dengan hutang lapuk dan penghantaran ya, perlu ada perkataan belanja ya. Di sini jawapan tidak dituliskan. Baik ya. Kemudian susut nilai ya, susut nilai kita perlu juga kira lah ya, selain daripada insurans dan utility ya. Baik ya. Yang lain premis perniagaan tidak dikenakan susut nilai ya. Jadi kita hanya buat lori dengan mesin ya, dan dia tidak ada nilai sisa 15 tahun, 20 tahun bagi terus. Jadi biasanya rekod tak lengkap. Pelarasan lain memang senang ya. Yang susah hanya jualan dan belian ya. Jadi kalau pelajar ada masalah untuk membuat hasil jualan dan belian, pelajar boleh tinggalkan dulu, buat yang lain ya. Sebab yang lain agak senang lah. Contohnya macam insurans prabayar di sini ya. Jadi pelajar perlu tahu macam mana nak buat belanja ya yang terdahulu ya, baki di mana ya, buat bentuk ledger dan anda boleh dapatlah ya. Di sini saya dah kira 600 ya kali dengan insurans di penerimaan pembayaran tunai sebanyak 1,200, dan kita akan tolak yang 800 ya, yang akhir ya, baki akhir. Sama juga untuk utility ya, yang terakru 450 ya, kita akan tolakkan ya di sini, bukan campur ya, dia lain dengan insurans ya, sebab dia adalah terakru ya. Jadi begitulah ya, tak adalah susah sangat ya.
Di penyata kedudukan keuangan ini saya tak tuliskan nama syarikat dan tajuk ya. Jadi pelajar mesti tuliskan ya sebab tak cukup tempat ya. Jadi di sini premis tak ada kos, tak ada susun nilai terkumpul di sini ya. Jadi terus pada nilai buku lah. Ya, dan untuk kenderaan dan lori ada kos dan susun nilai terkumpul. Jadi yang itu pelajar perlu carilah ya, sebab dia ada kata ya di sini semua aset tu ya telah diperolehi pada 2010 ya. Jadi pelajar kena kira lah ya bila dia daripada tahun ya 2010 ya hingga 2014 ya, dan dia mengenakan secara penuh ya, dia tak kira benda lainnya. Jadi 10,000 dapat 40,000 dan mesin juga sama ya. Baik, untuk inventory tak ada masalah. Yang ini sudah diberi di baki akhir ya pada maklumat 1 ya. Jadi yang ini salin ya, account belum terima pun salin, insurans prabayar pun salin ya. Jadi itulah sebabnya ya, kalau pelajar tak boleh buat belian dan jualan, jangan putus asa, teruskan buat ya, sebab banyak lagi yang boleh dibuat di sini ya. Bank salin juga ya. Jadi di sini mungkin yang pelajar perlu buat ialah susun nilai terkumpul ya, boleh nampak lah yang lain tu hanya salin daripada baki akhir ya. Okey, 2014. Okey, liability semasa salin juga ya. Utility teraku sama ya. Jadi terus boleh dapat modal kerja ya, dan kemudian aset bersih di sini ya, merupakan imbangan ya kepada equity pemilik. Jadi modal awal akan menjadi satu angka imbangan di sini ya. Ambilan memang kita dah tahu 10,000 daripada penerimaan dan pembayaran. Jadi perlu buat balik lah untuk dapat angka imbangan ya. Untuk soalan ketiga seterusnya, jadi agak sama juga ya. Soalan meminta pelajar menyediakan penyata kedudukan keuangan dan juga penyata pendapatan ya, komprehensif ya. Dan di sini beza dia ada bagi draft ya, penyata pendapatan ya, tak macam yang sebelum ini dia berikan baki awal akhir ya, tapi hampir sama jugalah di sini ya. Jadi draft ya, draft bermakna dia belum lagi ada kepastian ya, dan juga draft kedudukan kewangan ya. Kemudian dia kata dia dapati ada beberapa perkara yang perlu diambil kira. Jadi semua maklumatnya yang perlu diambil kira itu mesti dibuat pelarasan lah ya. Baik ya, selamat mencuba. Baik ya, belajar perlu menyediakan penyata pendapatan komprehensif bagi tahun berakhir 31 Disember ya 2013 dan juga penyata kedudukan keuangan ya pada tarikh yang sama. Selamat menjawab. Baik ya, di sini saya tak tunjukkan ya tajuk ya, kerana saya nak jimatkan sedikit tempat untuk masukkan soalan dan juga jawapannya, supaya kita boleh rujuk kepada soalan sambil menjawab. Baik ya, jadi kita boleh dapati ya bahawa draft penyata pendapatan dia memang sangat ringkas ya, iaitu jualan, tolak kos jualan, dapat untung kasar, dan kita ada juga belanja operasi dan akhirnya pendapatan bersih. Jadi kita boleh sediakan ya bentuk yang sama juga ya, seperti yang ditunjukkan di sini ya. Dan jadi apa yang kita perlu buat di sini, jalan kerja ya akan diberi markah. Jadi pastikan pelajar sediakan jalan kerja ini ya untuk bantu pelajar dapat markah ya, walaupun mungkin nilai akhir salah. Baik ya. Baik, di sini ya kita tengok pelarasan yang pertama pada awal tahun 2013
telah membelanjakan sejumlah tunai RM40,000 untuk membeli sebuah van pengangkutannya, jangka boleh guna 5 tahun tanpa nilai sisa. Jadi dia masukkan amount ini sebagai sebahagian daripada belanja operasi. Bermakna yang pertama kita kena keluarkan, yang kedua kita kena buat susut nilai. Ya, sebab dia sudah dianggap sebagai belanja operasi dan bukan aset, jadi susut nilai pun tak disediakan. Ya, jadi di sini kita kena buat dua lah. Ya, yang pertama ialah keluarkan RM40,000 jadi belanja operasi. Di situ pelajar boleh nampak saya ada tolak RM40,000. Kemudian susun nilai kita dapat RM8,000 sebab 5 tahun ya tanpa nilai sisa. Okey, baik, kita selesai satu. Kemudian yang kedua, amal belanja operasi termasuk pendahuluan gaji yang dibayar. Jadi yang ini perlu ditolakkan ya, sebab pendahuluan kalau terakru kita campur, pendahuluan kita tolak. Jadi tolak RM6,000 di sini, tak ada masalah. Kemudian yang ketiga, inventory akhir telah terlebih nyata sebanyak RM5,000 ya. Kesilapan ini tidak dibetulkan dan amount yang sama dinyatakan sebagai inventory awal dalam penyata kewangan ya. Okey, bermakna ya 2012 dia sudah silap ya, terlebih nyata. Kemudian dia bawa ke 2013 lah, iaitu sekarang lah ya. Jadi di sini apa yang boleh dibuat ialah kita tolak keluar RM5,000 ni ya daripada kos jualan ya, sebab inventory awal ya, jadi inventory awal itu ada di kos jualan ya, jadi terlebih, jadi kita kena tolak. Baik, kemudian yang keempat, pemilik telah mengambil barang niaga RM800. Jadi ini juga berlaku di bahagian kos jualan, jadi tolak lagi RM800 ya. Dan untuk tunai itu nanti kita akan buat di bahagian kedudukan kewangan ya. Jadi jangan lupalah ya, mungkin pelajar boleh tulis PKK di situ ya, supaya pelajar tak lupa ya, untuk yang ada kait dengan kedudukan kewangan ya. Baik, peralatan pejabat ya, yang kelima telah dibeli jadi 2012 sekarang 2013 ya, dan akan disusun nilai selama 5 tahun tanpa nilai sisa. Jadi kalau kita bagi 5 memang dapat 2000 ya. Dan polisi perniagaan ya telah menetapkan. Jadi yang ini perlu diambil kira kan ya, bermakna mereka tak kira lagi lah ya. Jadi di sini 10,000 ya bagi 5 dapat 2,000 ya. Di sini kenapa kita campurkan ya, sebab itu adalah belanja ya, belanja susun nilai. Okey, yang keenam, nota belum bayar telah diterbitkan pada awal tahun ya, bermakna dia tak buat lagi lah. Jadi kita akan kira faedahnya ya sebanyak 800 ya. Jadi kita juga perlu campur ya, sebab belanja faedah ya atas nota ialah satu belanja ya. Jadi jumlah dia kita boleh tolak lah untuk dapat pendapatan bersih sebanyak 69,000 ya. Jadi kalau pelajar masih ada tak pasti ya, ketidakpastian ataupun soalan, boleh tanya di bahagian komen ya. Untuk penyata kedudukan kewangan saya tak tuliskan tajuk, jadi pelajar perlu tuliskannya nama perniagaan dan juga penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2013. Jadi walaupun soalan memberi kita bentuk T, kita perlu sediakan juga dalam bentuk penyata ya. Jadi kita mulakan dengan aset bukan semasa ya, di sini tak nampak ya, sebab telah terlindung. Jadi memang kos kita sudah tahu yang untuk when ya, kita kena tulis kenderaan lah ya. Di sini masih tulis when ya. Jadi kemudian kita ada juga peralatan, dia dah beritahu pada harga 10,000. Jadi itu ialah kos dan susun nilai terkumpul kita bolehlah kira ya, sebab hanya setahun sahaja ya. Dan dia gunakan garis lurus
5 tahun tanpa nilai sisa. Jadi tak ada masalah lah. Hanya setahun saja berlalu. Kemudian aset semasa. Di sini kita mula dengan tunai ya. Tapi kalau seboleh-bolehnya kita letak inventory dululah. Ya, sebab sepatutnya kita ikut turutan kecairan ya. Walaupun STPM dia tidak tekankan di sini, tapi pelajar perlu tahu ya, nanti masuk universiti pensyarah akan kata mesti ikutnya, sebab itu yang sepatutnya ya, tapi di STPM mereka tidak ambil kira bahagian ini ya. Jadi kalau kita mulakan dengan inventory memang salin lah kemudian kita akan diikuti dengan account belum terima ya. Di sini sebab mungkin sebab dia punya soalannya lebih lama sikit ya, 2015 mereka masih belum tukar lagi ya, jadi pelajar perlu tukar kepada akaun belum terima ya, dan kemudian diikuti dengan tunai ya. Jadi tunai di sini 32.500 ya, perlu ditolak 3.000 kerana ada satu ambilan ya oleh pemilik pada maklumat 4 ya sebanyak 3.000. Jadi perlu tolak 3.000 untuk dapat 29.500. Jadi itu ialah jumlah keseluruhan aset semasa. Kemudian kita pergi kepada liability semasa. Kita juga guna akaun belum bayar. Dan kemudian yang ini 10.000 tak ada masalah lah. Nota belum bayar juga tak ada masalah. Baru awal tahun ya dia terbitkan ya. Jadi 10.000 yang perlu diperhatikan di sini ialah faedah atas nota ya. Perlu tuliskan 800 ya. Dan kita akan dapat aset semasa bersih 70.700 ya. Dan kemudian kita jumlahkan ya dengan aset bukan semasa untuk dapat angka imbangan RM108.700 ya. 108.700. Baik ya, untuk modal terpaksa ditolak 5.000 kerana stok ya. Stok awal tu ya yang terlebih nyata ya. Jadi perlu ditolak 5.000 ini, dan pendapatan bersih sudah dapat, hanya perlu tolak ambilannya sebab dia ada ambil dua ya. Satu ialah barang niaga 800, satu ialah tunai, jadi 3.800. Kita sampai ke soalan keempat. Jadi sama juga ya soalan ini, dia meminta ya pelajar untuk menyediakan penyata pendapatannya dan juga penyata kedudukan kewangan ya. Jadi pastikan pelajar ingatlah langkah dia ya. Yang pertama kita perlu cari jualan dan belian ya. Tapi kalau pelajar menghadapi masalah untuk mencari dua komponen ini, bolehlah terus ya pergi kepada komponen yang lain ya, yang ada di penyata pendapatan dan juga penyata kedudukan kewangan ya. Kemudian kita boleh cari kemudian ya. Jadi ada 8 ya maklumat yang perlu pelajar ambil kira, dan soalan dia sediakan penyata pendapatan komprehensif dan juga penyata kedudukan kewangan ya. Jadi selamat menjawab. Baik, seperti biasa kita akan cari nilai jualan dan belian dulu ya. Kemudian diikuti dengan belanja dan hasil kalau ada ya, tapi di sini tak ada. Jadi semua pelarasan ini perlu disiapkan lah sebelum kita boleh buat penyata kedudukan kewangan ya. Baik, kita mula dengan jualan ya, sebab di sini tak ada margin, tak ada makna pelajar kena carilah ya mengikut ledger, cara ledger, ataupun kita boleh campur dan tolak ya, seperti yang saya tunjukkan di sini. Tapi di sini hanya campur ya setakat ini. Soalan dia dikira bukan susah sangat lah ya, sekurang-kurangnya dia agak direct ya. Baik ya, kita boleh nampak
bahagian pertama tu ya, masuk tunai 45,000, semua ada di maklumat 1 ya, tunai daripada Puan Sandra. Kemudian juga ada pinjaman 30,000 daripada ibu dia. Yang ini 30,000 pun ada di bahagian tunai masuk ya. Jadi selain daripada ini, biasanya kita tahu ya, jualan juga akan masuk di sini ya. Jadi kutipan tunai daripada jualan 130,000 akan dikira sebagai sebahagian daripada jualan ya. Baik ya. Di atas juga dia ada sebut tentang faedah. Jadi kita mesti ingatlah, nanti kita akan juga buat pelarasan ya untuk faedah. Jadi ini bahagian, ada 3 bahagiannya yang ada di atasnya cerita dia. Jadi pelajar mesti baca betul-betul lah ya, apakah isi yang ada di situ. Baik, kemudian kita pergi ke maklumat 2 ya, maklumat 2, sebab selain daripada tunai masuk, kita kena tengok maklumat lain lah ya, sebab takkanlah ada tunai keluar ya di sini, sebab kita nak dapatkan hasil. Jadi dia ada sebut barang belanja pelbagai 2730 telah dibuat ya dengan menggunakan kutipan ya daripada jualan tunai sebelum dibankkan. Bermakna yang ini perlu dicampurkan ya, bermakna yang 130,000 itu tidak termasuk 2730 ini. Jadi perlu campur balik lah ya. Kemudian kita tengok yang maklumat 3, kutipan tunai daripada jualan ya. Jadi sama juga ya, tetapi hanya di deposit dalam bank pada 1 April. Jadi tak kira lah ya bila dia deposit. Yang itu juga termasuk ya. Kemudian kita boleh nampak lagi satu cek diterima daripada pelanggan yang hutang telah didepositkan pada 29. Jadi memang perlu ambil kira ya, walaupun cek itu dikata terapung ya, kita panggil floating ya, cek sebab perlu masa untuk disahkan ya, ada duit ataupun tak ada silap dan sebagainya ya. Kalau cek itu daripada bank lain ataupun outstation ya. Baik, kemudian kita tengok lagi apa ya yang ada di sini. Kita dah siap 1020. Jadi kita tengok maklumat di bahagian baki akhir ya. Maklumat 7, ada satu baki akhir di sini, amount terhutang oleh pelanggan 7,900. Jadi bermakna ini juga merupakan jualan ya. Dan akhir sekali yang 8 ya, maklumat 8, stok barang niaga lama telah dijual secara tunai ya pada harga kos ya, kira jualan tunai lah. Jadi perlu dicampur juga ya, 1,800 ya. Baik ya, selesai jualan, kita pergi kepada belian ya. Jadi sebab dia baru mula ya, baru setahun ya, mula 1 April 2012, akhir 31 Mac 2013. Jadi baru mula, tak ada inventory awal, tetapi ada inventory akhir. Jadi boleh dapat juga di baki akhir di sini ya. Barang niaga belum terjual ya, tetapi di sini ada 2 nilai ya. Jadi kalau kita mengikut takap, apa itu takap? Konsep takap ya, terendah antara kos atau pasaran. Bermakna kita kena pilih yang rendah ya, sebab mengikut konsep ya, konservatisme, polisi berhati-hati ya. Kita tak mau terlebih nilai ya sesuatu barang niaga ya. Baik, jadi kita akan pilih 5,700. Jadi di situ kita boleh dapat kos barang dijual ya. Tapi belian belum lagi buat ya. Okey, baik ya. Kalau belian kita tengok pembayaran ya. Jadi di sini ada belian barang niaga 79,200. Kemudian kita tengok maklumat 4 ya, cek yang bernilai 360 dikeluarkan kepada pembekal ya. Jadi yang ada kaitan dengan pembekal memang perlu kita catatkanlah 28 Mac. Jadi perlu ambil kira, walaupun pembekal hanya dapatkan ya ataupun tunaikan pada 10 April, itu masalah dia ya. Ini cek yang belum dikemukakan ya. Lagi satu ialah apa? Itu ialah baki akhir lah ya. Tak lain tak bukan ya, macam tadi kalau jualan ada baki akhir perlu campur, sama juga ya.
Amau yang terhutang kepada pembekal 1685 perlu juga dicampurkan. Baru kita boleh dapat jumlah besar kos barang dijual dan ditolak, kita dapat untung kasar di sini. Baik, kemudian kita pergi kepada belanja. Jadi kalau kita tengok baki akhir memang ada satu baki di sini hanya satu belanja Jadi bermakna sudah pastilah ini perlu pelarasan belanja utility belum dijelaskan ataupun terakru Jadi kalau terakru kita mesti campur di sini kalau kita ikut ikut urutan dia kita mula dengan gaji. Yang ini tak perlu buat apa-apa dia hanya salin saja. Begitu juga dengan belanja perjalanan yang lain rasanya semua perlu buat belian barang niaga dah buat. Okey, baik. Kemudian kita tengok yang belanja utility. Yang ini perlu campur dengan yang terakru baki akhir. Baik, untuk saver premise 15 bulan sehingga 30 Jun 2013 Jadi di sini ada berapa bulan April, Mei, Jun yang kita tidak boleh kira 3 bulan kita tidak boleh kira, kita hanya boleh kira sampai March sahaja jadi hanya tinggal 12 bulan jadi 12 per 15 kali dengan 10.500. Kemudian di sini ada juga pembelian kenderaan terpakai nanti kita akan kira belanja susut nilai boleh kira lah terus ada di maklumat 7 dia kata boleh guna 5 tahun kaedah garis lurus 1 tahun penuh pada tahun perolehan. Dia tak kira bila dia beli asalkan dia akan kira 1 tahun susut nilai dan tiada tidak mengenakan susut nilai pada tahun aset dijual dia tak sebut tentang nilai sisa, jadi tak adalah terus bahagi 5 dapat belanja susut nilai. Kemudian kita ada belanja perjalanan memang tak ada maklumat, jadi salin sajalah. Ini jumlah dia 22,500 belanja perjalanan ada tak? Oh, tak ada sebab ada di maklumat 6 maaf. 80% daripada belanja perjalanan adalah untuk percutian Puan Sandra. Jadi bermakna ini ambilan 80%, 20% ialah perniagaan Jadi kali saja dengan 0.2. Kemudian kita ada belanja cukai jualan 1 tahun bermula Jun 2012 kita mula April 2012. Jadi kalau Jun bermakna ada 7 bulan campur lagi 3 bulan pada 2013 Januari, Februari, Mac, jadi 10 bulan per 12 sebab setahun Kemudian insurans sama juga juga 10 per 12 kalikan akhir sekali ialah belanja faedah. Tadi kita ada sebut tentang faedah jadi di sini faedah dia faedah 30,000 kita akan kali dengan 5% tapi sebab dia bayar 2 kali setahun pada setiap Disember dan 30 Jun bermakna Disember 2012 sudah bayar dah jadi sekarang hanya tinggal 3 bulan 3 bulan yang kita perlu campurkan jadi kita ada April hingga Disember April hingga Disember kita boleh kira di situ ialah 9 bulan di sini tetapi sebab dia pinjam pada 1 Julai jadi 1 Julai hingga Disember hanya 6 campur 3 bulan pada 2013 dapat 9 bulan baik diharap faham untuk dapat untung bersih tolak saja jumlah belanja ini. Baik bila kita buat penyata kedudukan kewangan di sini saya tertuliskan tajuk dan juga nama perniagaan pelajar perlu tuliskan dengan penuh Jadi kita mulakan dengan kenderaan lah 22,600 tolak susun nilai terkumpul jadi tak ada masalah sebab setahun saja apa yang di charge di
penyata pendapatan boleh masukkan terus untuk dapat aset bukan semasa bersih. Kemudian kita ada tunai di tangan, yang ini kena kira lah debit tolak yang kreditnya untuk dapat 30,180 ya, itu pergerakan tunai ya. Kemudian yang 2920 itu dapat daripada nota 3, sebab dia kata dia hanya deposit dalam bank pada 1 April, bermakna jumlah ini masih ada di tangan. Kemudian kita ada akaun belum terima, yang ini sudah diberi ya. Begitu juga dengan inventory. Jadi sebenarnya kalau pelajar tak boleh buat yang berlian dengan jualan ya, sini boleh buat juga, masih boleh buat ya, sebab sudah diberi ya di maklumat 7 ya, baki akhir penghutang ya di sini, sebab istilah lama sekarang guna akaun belum terima ya. Begitu juga dengan inventory, kita guna konsep takap ya, pilih yang rendah kan ya. Baik ya, kemudian kita tahu sewa itu adalah prabayar 3 bulan ya, sebab dia hanya boleh kira 12 bulan ya di untuk tempoh perakaunan ini, bermakna terlebih bayar lah ya di situ ya. Sama juga untuk cukai jalan dan juga insurans ya, semuanya adalah terdahulu ya, terdahulu 2 bulan ya, sebab 10 bulan di charge di pendapatan ya. Ini kebaikan dia lah, sebab dia baru mula setahun, jadi lebih senang dikira. Begitu juga dengan pemihutang ya, jadi akaun belum bayar ya, istilah lama sudah diberi 1685, tak ada masalah. Faedah ini belum bayar, jadi dia adalah liability semasa ya. Begitu juga dengan utility yang telah diberi 540 ya. Jadi boleh dapatlah ya jumlah aset semasa bersih, dan bila dicampur dapat 64,425 ya, dan diimbangi dengan pinjaman 30,000, modal di sini sudah pasti 45,000, iaitu dia dah sebut ya, membawa masuk modal tunai kan ya, 45,000 untung dah dapat. Kemudian ambilan kita perlu tahu 80% ya belanja perjalanan ya, jadi kali dengan yang itu, dan kemudian lagi satu ialah 1,800 ya, 1,800 ya, yang merupakan juga ambilan ya, sebab di maklumat 8 ya, walaupun dia jual barang niaga lama ini ya secara tunai, tetapi penerimaan tunai telah digunakan untuk perbelanjaan peribadi ya. Jadi boleh imbangkanlah ya untuk penyata kedudukan kewangan ini. Baik, untuk soalan 5, yang soalan yang terakhir di sini, pelajar perlu sediakan penyata kedudukan kewangan pada 30 Jun ya 2012 dengan menjadikan modal akhir perniagaan sebagai nilai pengimbang ya. Jadi dia sudah nyatakan ya, kadang-kadang memang kita perlu gunakan ya modal akhir sebagai nilai pengimbang ya. Dan yang kedua ialah hitung modal awal dan untung bersih ya bagi tahun berakhir 30 Jun 2012 ya. Jadi dia mula pada 1 Julai ya 2011. Modal tunai 20,000, nilai premis 58,000 pada kos. Jadi dia ada berikan ya pada akhir Jun ya, pada akhir Jun 2012 aset dan liability memang sudah ada lah, semua dah siap, hanya tinggal sedikit maklumat tambahan untuk pelarasan. Jadi soalan ini hanya separuh saja, separuh daripada soalan, jadi memang lebih senang lah ya kalau dibandingkan soalan-soalan yang sebelum ini ya, yang merupakan soalan satu soalan lah ya, bukan setengah ya. Baik, jadi semua telah diberi, hanya pelajar perlu buat sedikit pelarasan. Di sini hanya 4 ya. Yang pertama ialah susun nilai, yang kedua ialah belanja hutang ragu, kemudian ada ambilan barang dan ambilan tunai ya. Jadi sangatlah kurang ya. Boleh pelajar terus sediakan ya penyata kedudukan
kewangan ya, tanpa banyak masalah. Baik ya, jawapan agak senang lah. Di sini kebanyakan yang kita salin saja ya, hanya perlu masukkan dalam format yang betul ya. Di sini topik ataupun tajuk saya tak tuliskan ya, pelajar mesti tuliskan ya, penyerta pendapatan ya, dan nama perniagaan perusahaan abadi ya. Baik ya, kemudian kita boleh mulakan dengan aset bukan semasa ya, kemudian aset semasa, liability semasa, dan equity pemilik ya. Baik ya, premis 60,000, peralatan tak ada masalah 24,000, maklumat tambahan dan 10%, susun nilai ya, kaedah garis lurus jadi 2004. Jadi jumlah dia ada di situ. Kemudian kita pergi pada aset semasa, kita ada inventory, salin, insurans prabayar ya, ini merupakan aset kita, jadi juga salin saja ya, tunai sama. Kemudian dapatkan jumlah, kemudian kita buat liability semasa, akan belum bayar, salin, pemiutang, salin, bank juga ya, gaji tak aku, faedah pinjaman tak aku. Jadi taklah susah sangat ya, hanya perlu tahu masukkan di bahagian komponen saja ya yang tertentu. Jadi mendapat aset semasa bersih yang negatif untuk dapat jumlah imbangan 77,170. Yang ini kita akan gunakan ya untuk cari modal akhir ya, modal akhir supaya kita boleh cari untung atau rugi bersih. Jadi 77,170, kita tahu ada pinjaman di situ, kita akan tolak dapat modal akhir 59,170. Jadi kita akan campur dengan ambilan tolak modal awal ya, untuk dapat di sini kita dapat rugi bersih bukan untung bersih. Dan macam mana dapat modal awal, iaitu pada perenggan yang awal ya, dia kata mula dengan modal tunai 20,000 dan nilai premis 58,000 ya, untuk jadi 78,000. Baik ya, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kerana terus view dan subscribe, like dan share ya. Jadi di sini ada satu ayat di mana don't be afraid to give up the goal, to go for the great ya. Jadi cikgu berharap anda akan sentiasa yakin diri, sentiasa rajin membuat latihan dan cuba faham ya sebaik yang mungkin ya untuk subjek per-accounting ya. Jumpa lagi untuk topik lain. Selamat maju jaya.